Assalamualaikum Cik Rodiah Sharif, Lukman Hakim, apa khabar? Nur Alis, Masya Allah, Tabarakallah. Nur Jannah Malik, Yanti Hamid, sudah pulangkah dari utara tanah air? Maizura Rahim, Hartini Hakim Tili, pukul berapa di UK? Maria, Nurul Aswati Nurul, Rodiah Sharif. Bukan, saya di dalam bilik boyfriend saya. Biliknya Alif Rayyan di rumah bapak saya. Gitu. Dan maafkan tudung yang mengikut rentak pusingan kipas ini. Kifli Zul, kaifahal? Mai jawab dalam bahasa Arab sikit. Haslina Abdul Aziz, 300 stars, thank you. Masya Allah. Dr. Maizura Rahim, tudung cengit ni sebab tudung cetin, duduk bawah kipas, maka halal aja lah. Tadi pun gambar dengan mokcik-mokcik dekat Masjid Al-Mustaqim tu pun macam tu. Redha je lah kan. Tu sebab Ustazah cakap Dr. Maizura, bila hati sudah suka, tudung cengit pun jadi cantik. Bila hati tidak suka, kan, cantik-cantik pun orang kata comot gitu. Okey, di UK 8 pagi sekarang, sahabat kita Hartini sedang bersarapan mungkin. Kita kat sini dah konyang. Julizam Abdullah, Narisha Nur Namrah, antara nama-nama yang baru saya sebut. Abdul Kuwadi Ani, betul kan? Okey je tudungnya. Nazatul Naina, I miss you dan tak sabar berjumpa dengan you. Azrina Abdul Hanif, Nurul Eliana, Umi Afan Kalisha, Hurianti Wu, Mariah Sa'diah Abu, Kaizatul Azni, Nurul Aswati Nurul. Alhamdulillah, 2 kali dah sebut. Azimah Jasad, Suryani Anika, Noruhailah Cik Yusuf, Sunarni Suradi, Zainun Abdul Rahman, Anita Awang, Wakameh Chome. Betul ke saya sebut tu? Rosli Husaini, 75 stars, thank you. Badariah Ismail, konyang. Nur Hashimah Hashim, Amin Aminah, Nurli Yusuf. Alhamdulillah, still comel tudung saya ingat Sa'diah Abu Adriana Sofia. ASBB tu apa sayang? Nurisha Nurnam, Rasalmah Kadir, Faridah Ahmad. Alhamdulillah. Wagina Sikun, Salha Haji Ismail, Hasnah Abdul Rahman, Nur Asia. Terima kasih. Salamah Bakar, 50 stars. Nur Hasima Zainuddin, Umi Nur. Minta maaf ya, tudung yang terbang-terbang ini kerana bilik ini tidak ada aircon. Saya duduk di bawah kipas berpusing-pusingan. Yang sebelah sini berlembik-lembikan. Nak buat lagu mana? Nasib tak tertidur. Lupa ada LT petang. Mana boleh Asia Sulaiman tidak? Pencatat nota yang cun melecun. Gitu. Wani Yahya, apa khabar? Zila Syafiq, Zuraidah PA. Wah. Zaidah Abdul Manaf, Hasnizar Jalil, Izan Isa, Sri Rohayu, Jamiah Jelani. Wah, sihatkah? Sabariah Daud, Nur Aziah Abdul Jalil, Nasdia Zirawati Draman, Zainah Buyung, Yun Taslim, Baiti Abdullah, Zeti Akhtar Salim. Betul Cik Rodiah Sharif. Zaliha Husin, Haslina Lin, Halifah binti Mat Daud, Nur Azida Daud, Umi Zaipah. La Tahzan, Umi Zaipah, bukan Al Tahzan. Salwa Muhammad Arif, tak khabar pun, dah balik daripada rumah almarhumah Kak Nuraidah Aida. Tak khabar pun kat kita. Nak kena babak. Kajol pun join kita. Kajol Johor Yati. Syahrukhan tak tag sekali. 50 stars. Gurau. Tante nama dia memang Kajol. Jahat kan Ustazah? Minta maaf Kajol. Main nyanyi, belanja satu lagu sikit. Masya Allah. Apa lagunya? Dulu-dulu layan juga Hindustan sahabat. Sekarang Hindustan layan kita.
Maunya tidak. Betul-betul saya daripada 6.30 pagi tadi dah berada di studio TV Al-Hijrah. Lepas tu saya ke Masjid Al-Mustaqim di Kampung Datuk Abu Bakar Baginda. Betul ke nama kampung tu? Lepas tu saya ke Surau Al-Ittifaq, Taman Keramat Permai untuk menegur sedikit sahabat-sahabat bakal-bakal duyuf Ar-Rahman yang bakal terbang bersama Ustazah pada November, Disember, Januari. Masya Allah, suka tengok orang nak pergi umrah memenuhkan ruang waktunya untuk menelaah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tati Yasin, Yusniza Yaziz yang sentiasa didoakan kebaikan, Siti Roziah Osman. Saya melaporkan saya berlive daripada rumah bapa saya dan bilik kecil ini adalah bilik boyfriend saya yang bernama Alif Rayyan Cannot. Bukan cannot C-A-N-N-O-T tu, tapi cannot K-E-N-O-T ataupun Kenet. Tu boyfriend saya. Okey, mereka tak ada keluar. Jadinya saya yang akan bertemu dengan apa ni? Apa Umi Badariah tulis panjang-panjang tu tak sempat nak baca. Bertemu dengan apa tadi nak cakap? Maka saya lah duduk sekejap kat sini sambil saya menghadap laptop. Semangat. Tulisan Yusniza Yaziz sudah siap diedit. Sekarang tulisan Ayu yang akan ke Baitullah bulan 12, doakan. Yang kedua kakinya dipotong, sekarang memakai kaki palsu. Dah masuk dalam mailbox saya tulisan Cikgu Rohani yang ke Baitullah bulan 8 baru-baru ni. Lepas tu saya akan masukkan tulisan Pakcik Azmi. InsyaAllah mereka ini punya kisah akan dikompil dalam satu naskah bertajuk Mengesot di Dunia. InsyaAllah mereka ini akan berlari-lari di syurga Allah. Tengoklah betapa istiqamahnya Yusniza Yaziz mendengar majlis ilmu. Dia duk dengar majlis ilmu, bukan kuliah ustazah saja. Kadang-kadang sahabat dirahmati Allah tu dia Allahu Akbar. Kan kita nak sebut pagi, petang, siang, malam. Satgi dia tulis nota ustazah mana punya kuliah, ustaz mana punya kuliah. Kita subhanallah, engkau rahmati dia ya Allah. Kita pun dapat manfaatkan. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang tenaganya, mindanya, kesihatannya digunakan untuk jalan-jalan menuju Allah. Dan kita Yusniza Yaziz Baiti Abdullah, siapa sahaja, orang cakap nak share ke, orang puji bagusnya tulisan ke, kembalikan semula puji-pujian itu kepada Allah. Sebab kalau Allah tak bagi, macam mana kita nak dapat semua tu? Cakap ustazah tak penat ke daripada pagi sampai tengah hari? Jawapan ustazah, sajalah saya nak share dengan anda sahabat. Kenapa saya tak rasa lazat dalam semua ni? Memang saya penat. 2-3 hari ni saya dalam sakit pinggang. Lagi saya niatkan, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah beri kesihatan yang baik, ya Allah. Sebab kita nak khidmat selagi mana Allah bagi kita sihat. Setakat sikit-sikit kan. Ustaz tahu dah bila ustazah rasa macam bang bawa saya pergi hospital, dia dah tahu dah level sakit macam mana. Kan insya-Allah masih boleh gagah sahabat. Tapi kalau tiba-tiba saya pergi kursus umrah tadi, saya rasa macam hilang dah sakit tu. Hilang. Tapi itulah kita tak boleh nak lasak sangat kan sahabat. Jadi Allah bagi insya-Allah dengan niat kita, kita fokuskan kepada kebaikan. Anda tahu hari ini tajuk Latahzan, usirlah kekosongan dengan kesibukan. Sebab tu Ustazah cakap, betul kan? Hari ni kita muka surat 20 kan? Subhanallah kan? Saya nak kita saling memberi semangat. Kita nak saling memberi kekuatan. Kita sebuah keluarga besar sahabat-sahabat. Kita nak saling mendoakan. Subhanallah. Betul. Siapa ni Hanisa Syafi'i kata, FB Ustazah dah sihat. FB Ustazah dah sihat, maka tuan FB-nya pun mudah-mudahan sihat. Amin. Amin Umi Badariah Rahman. Ya Allah, menangis baca Umi punya tulisan ni. Yusniza Yaziz mengesot di dunia, berlari di akhirat di dalam syurganya Allah. Amin. Amin. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, doakan. Nanti kalau Yus dah duduk Mekah 3 bulan, kita akan mendapat doa daripada Yusniza daripada kota Mekah.
InsyaAllah kita minta Yusniza takkan lupakan sahabat La Tahzan. Amin, kan? Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kepada Mas Liza Bagiran. Hai, dah balik dari Turki kah? Tak ingat kat kami kah sepanjang berada di Turki? Kau main lagi. Okey, betul. Muka surat 20 La Tahzan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad, kan? Nur Siti, betul kan? Subhanallah. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, berikanlah tambahan ilmu kepadaku. Berikanlah kami ini faham akan ilmu yang kami belajar, ya Allah. Amin. Sahabat, hari ini hari Ahad. Julizam Abdullah, Masya Allah. Ramidah Ka'dah, Nafisah Mat. Ada nama-nama yang saya jarang sebut. Hasliza Ghazali, Zarina Hasan, Hermawati Mustafa. Kak Mas Liza masih di Turki. Pukul berapa sekarang? Belum balik. Kak Mas Liza ni bukan dah lama ke pergi Turki? Bukan nak pindah kat sana ke, Kak? Masya Allah. Janganlah pindah duduk sana, Kak. Zai Zamri, Rosmini Ya, Kota Baru Hadi, Asya Azlina Abdul Halim, Hamidah Abdul Wahid. Masya Allah, rindunya dengan semua orang ni. Nia Azmaniyah, Nurli Ismail, Zan Abu Kasim. Saya nak ngajak kita kembali ke belakang sikit, nak tengok isi kandungan kitab La Tahzan. Bab pertama, pertama sekali Ustazah baca muqaddimah dengan seruan, Ya Allah. Menangis kita kan masa mula-mula kita menyeru, Ya Allah. Apa pun kita semua, Ya Allah. Sahabat, ketika kita rasa lemah, kita rasa macam kadang-kadang lupa nak baca zikir tu, zikir ni, sebut je Ya Allah berulang kali. Tarik nafas, Ya Allah. Ya Allah, tak ada apa dah, tak ada siapa dah boleh tolong aku, Engkau je Ya Allah. Sebut tu sahabat dengan hati yang paling dalam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zai Zamri. Perasan nama Zai. Mestilah perasan. Kak Mas Liza Bagiran di Turki pukul 10.15 pagi. Kak Syuk, I miss you too. Sabariah Saparin, Zaitun Osman, Hafiz Ahmad Nur, Masya Allah. Hai, bila masa jumpa Yusniza Yaziz, sahabat yang join Menara Lockstock Daurah, anda akan dapat surprise. Toeng. Apakah itu? Akan tunggu. Okay. Rosidah Ahmad, Masya Allah. Amboi Rosidah Ahmad. Sahabat-sahabat, Rosidah Ahmad adalah orang yang bertanggungjawab dengan izin Allah untuk menerbangkan Yusniza dan mamanya ke Baitullahil Haram. Doa supaya cita-citanya membawa Yusniza Yaziz duduk di Mekah, InsyaAllah selama 3 bulan. Mudah-mudahan sahabat. Memanglah cemburu. Dia macam ni tau. Rosidah Ahmad dia macam ni. Memanglah cemburu tapi kena sabar. Kan? Cemburu tapi kena sabar. Macam tu. Biasa kan kita sebut nak marah tapi kena sabar. Ni bila kita dengar Yus nak hijrah ke sana 3 bulan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pun nak cemburu tapi kena sabar. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, tahu Nazatul Naina secret besar. Okey. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut apa? Orang yang bertanggungjawab. Rosidah Ahmad ni sahabat La Tahzan kita yang menetap di Mekah, bekerja sebagai misi, bukan misi dan visi, kerja sebagai nurse dekat sana. Betulkan saya kalau salah? Okey, sahabat-sahabat. Mulalah excited sangat. Aduh, berasa
Konon-kononnya kursi budak-budak ni gaming chair. Aku tak rasa pun gaming chair ni menghilangkan sakit pinggang kan. Betul Siti Aminah kan. Subhanallah, cemburu tapi kena sabar. Jadi benda belum berlaku, baru dalam perancangan manusia. Kita doakanlah semoga Allah permudahkan semua urusan. Kita tak tahu kan sahabat, kerjasama dua negara Saudi dengan Malaysia ni memanglah kadang-kadang macam-macam. Sat dia bagi, sat tidak. Kita pandang macam ni je. Yusniza, insan istimewa pilihan Allah. Kalau betul lah dia dapat duduk di bumi barakah, bila dia dengar apa? Bila dia dengar subhanallah, bila dia dengar La Tahzan, menonton La Tahzan di rumahnya Rosidah Ahmad, mestilah dia nampak nama Nur Aziah Abu Kasim, dia nampak nama Rudiah Sharif. Mestilah kan dia duduk dekat dalam subhanallah, kan dia akan masukkan kita dalam doa-doa mereka. Hamizah Joji, comelnya nama. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya nak ajak kita tengok balik isi kandungan. Selepas kita seru ya Allah, merenunglah dan bersyukurlah. Pertama, kan. Kedua, yang lalu biarlah berlalu. Kita baca ni kita terkenang-kenang pelajaran kita. Hampa yang baru masuk, tolong jangan. Tajuk ni dibaca pada 27 hari bulan 7. Masya Allah, terima kasih Bonda Rohana Saleh yang mengenang. Kita punya ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Terima kasih Bonda Rohana Saleh. Apa ni? Yang lalu biarlah berlalu. Bila kita baca, hangpa yang baru masuk jangan pelik. Ustazah ni geramnya rasa nak betulkan je tudung dia tu. Tak boleh betul dah sebab kipas di atas ni mengganggu. Tudung ni satin hadiah daripada Ustazah Nur Hafizah Musa. Memanglah dia tak mau duduk tegak. Takkan I nak pakai owning macam zaman-zaman sekolah dulu. Biar pilah kat dia. Hampa duk dengar ni saja nah. Tak payah sibuk dengan tudung cek nah. Okey. Baik. Yang lalu biarlah berlalu. Kemudian hari ini milik anda. Ingat tak kita belajar tu? Subhanallah. Subhanallah. Sahabat-sahabat syok lah Tahzan ni. Masa depan akan datang dengan sendirinya. Jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan. Saya ulang tadi di TV Al-Hijrah. Berharaplah akan redha Allah Subhanahu Wa Taala semata. Berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada semalam. Hari ini muka surat 20 bertajuk usirlah kekosongan dengan kesibukan. Usirlah kekosongan dengan kesibukan. Rindu nak ke Mekah tapi tak berdaya. Maksud tak berdaya tu kali ke berapa? Cuba bagi tahu dengan Ustazah sayang-sayang sekalian. Sabariah Saparin. Nanti kan sebab Ustazah Zai pakai tudung sengit sebelah macam ni, ramai pula orang yang kita viralkan tudung Ustazah Zai. Dia akan jadi pesen. Pesen 2022 tudung sengit ala-ala Ustazah Zai. Lentok. Patutnya saya dah tahu saya nak duduk dalam bilik. Sebenarnya saya nak duduk dekat depan, ada aircon. Tapi suamiku sedang berehat-rehatan. Kesian dia bagi kursus umrah tadi. Dia cakap macam mana sayang boleh mengajar banyak-banyak satu kelah. Abang ngajar satu pun abang dah ngantuk. Jadi tak apalah, abang tidurlah kat depan tu. So saya duduklah dalam bilik. Boyfriend saya ni ada kipas, cenonet, comel bilik dia ni kan. Tudung saya dia terbang-terbang di kipas. Halal aja lah. Usirlah kekosongan dengan kesibukan. Okey, kita viralkan pesen Ustazah Zai. Janganlah viral kat hampa je. Hampa jangan duk main kat Ustazah lah. Tibalah pula kan. InsyaAllah lah. Kan kita viral yang baik-baik je. Okey. Orang yang banyak menganggur dalam hidup ini biasanya akan menjadi bahan gosip dan desas-desus yang tidak bermanfaat. Itu kerana akal fikiran mereka selalu melayang-layang tidak tentu arah. Orang yang banyak menganggur, kan? Dia dah tak ada buat apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia tak ada buat apa. Apa saya cakap tadi? Pasal siapa yang sahabat-sahabat La Tahzan tak pernah ke Baitullah dan memang tak mampu, sahabat. Tak mampu tu kan, macam mana Ustazah nak cakap? Macam tadi ada seorang join kursus umrah suami isteri. Menangis dia bila Ustazah cakap
Dia kata, Ustazah saya tak daftar lagi. Tak apa, join je, dengar je Ustazah cakap kan. Baguslah macam ni. Saya sangat meraihkan orang tak daftar mana-mana tarikh pun lagi, tapi dia join kursus umrah. Percayalah, Ustazah berdoa orang macam ni disegerakan oleh Allah. Sebab tu saya sengaja tutup kursus umrah saya dengan talbiyah, dengan mengajak mereka berdoa dalam hati apa hajat-hajat yang mereka nak dalam majlis ilmu seperti itu, keinginan untuk ke Baitullahil Haram. So menangis dia sebab tak pernah Ustazah, saya tak pernah pergi. Niat insya-Allah saya memang harap sangat semua sahabat Latahzan akan sampai ke sana. Amin. Giliran Kiflizul pun pasti akan datang. Amin. Jangan pandang sahabat-sahabat dirahmati Allah yang duit kita tak cukup, jangan pandang. Allah pasti akan sampaikan. So please jangan pernah putus asa, kekal berdoa, menabung sikit-sikit, dan jangan pernah mengambil kesempatan. Sebenarnya kita mampu, tapi sebab kita nak bermewah-mewahan, kita nampak benda keduniaan lebih penting, kita pun kata bila nak pergi umrah, orang bagi free boleh lah. Tapi benda lain kau gagahkan juga. Nak pergi mana? Nak pergi tengok bola dekat Manchester United lawan. Konon tiba kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kau nak pergi bola, beli tiket nak pergi Qatar contoh kan, mampu pula. Lepas tu kat mulut sebut nak pergi umrah tapi tak ada duit. Nak tengok perlawanan bola grandstand berapa ribu nak kena bayar, mampu pula. Mohon terasa. Sekian. Okey, baik, kita sambung. Itulah, eloklah Ustazah tak ada Facebook. Kalau tak ada Facebook kan dah tak kena bebel. Ustazah saya ada Facebook, dia terus kena bebel. Sekian. Okey, itu kerana akal fikiran mereka selalu melayang-layang. Orang yang banyak masa kosong ni, Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, melayang-layang fikiran dia, tak ada arah. Mulalah dia bersangka-sangka kat orang tu, dia bergosip itu dan ini. Maka sibukkanlah diri kita. Saya sahabat wallahi mengakui, ya Allah sungguhlah ya Allah, terima kasih kau jumpakan aku dengan nasihat-nasihat Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab Latahzan. Makin kita sibukkan diri kita sahabat, makin tak sempat nak buat kejahatan. Cuma kita selalu meratap dengan Allah, tolonglah redha apa-apa yang ku buat ni ya Allah. Takutnya konon berbuat baik tapi tak dapat redanya Allah, takut. Sebab tu tadi kan tajuk manusia toksik di TV Al-Hijrah tu, racun berbahaya. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba air mata jatuh. Sebab saya pandang semua orang yang berada dalam majlis ilmu, insya-Allah sahabat-sahabat, insya-Allah adalah mudah-mudahan orang yang nak jadi baik, nak mati dalam baik. Amin. Tapi terkadang kita tergelincir perasan baik. Nauzubillah min zalik. Maka untuk menghindarkan kita perasan syok sendiri semua tu, sahabat-sahabat dirahmati, hai, siapa nak kena babak tu? Saya tak nampak nama dia, tapi dia kata cayak tak telinga disebabkan kena bebel. Nak kena ni. Nasib baik ini bilik Alif Rayyan tak ada lidi. Kalau tidak memang kena cucuk dah kan. Cayak dia kata. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita sebut je lah. Sebut pada diri kita, Masya Allah, sibukkan diri, maka engkau takkan sempat. Jadi wahai orang-orang yang sibuk, bersyukurlah dengan kesibukan ini. Ya Allah, kita nak pujuk diri kita sahabat. Ya Allah, kalau aku tak sibuk dengan kebaikan, aku takut Allah sibukkan aku dengan kejahatan. Masya Allah, Cik Iyah AR, insya Allah. Sebab boyfriend tak terbuka hati. Boyfriend ke suami ni? Aduh, ini kalau dia tulis boyfriend tak terbuka hati nak pergi umrah, nak kena Ustazah nak buat appointment dengan dia ni. Mana boleh pergi dengan boyfriend? Kalau Ustazah cakap boyfriend Ustazah Alif Rayyan tadi tu anak buah Ustazah yang kenet comel tu. Kalau hampa duk cakap boyfriend saya, macam mana tu boyfriend saya tu? Maknanya suami ke? InsyaAllah akan Allah buka pintu hati dia, insyaAllah. Amin. Ada seorang tau, satu keluarga nak pergi umrah dengan Ustazah bulan Disember. Dia kata, Ustazah tolong doakan suami saya Ustazah. Alhamdulillah Allah buka pintu hati dia. Saya dah berdoa lama, saya teringin. Isteri dia tu dah pernah pergi dulu katanya masa tingkatan 3. Bayangkan sekarang anak dah berapa orang, dah besar-besar. Jadi macam orang pertama kali lah. Dia kata, lepas tu suami saya baru terbuka hati nak pergi. Akhirnya Allah bagi sahabat-sahabat. Jangan pernah kita bersangka buruk dengan Allah. Mesti Allah pilih pada waktu yang paling tepat dan berkat. Okey?
Apa kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 87? Radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Mereka suka tinggal bersama-sama orang ditinggalkan kerana uzur. Ini sifat-sifat orang munafik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ketua murid. Siapa ketua murid yang duk cakap macam tu tadi? Ya, Kak Rusnaini Adnan. Kak Nani, kuliah kita bila betul Kak Rusnaini Adnan. Minggu depan Minggu depan Jajah tak ada. Ustazah nak pergi TV Al-Hijrah. Ustazah nak pergi forum dengan Ustaz Syed Kadir Al-Jofri. Dekat mana? Apa Samudra tajuk dia. Tapi belum jumpa sahabat yang nak hantar Ustazah. Siapa yang nak jom kita beramai-ramai? Siapa nak minggu depan kita berusrah dengan Ustazah kat TV Al-Hijrah? Kalau boleh yang dekat-dekat dengan rumah Ustazah, boleh bawa Ustazah sekali. Lepas tu hantar Ustazah pi dekat masjid tempat kita nak forum tu. So paruh hari kita rehlah together-together. Tu dia. Okay, sahabat-sahabat. Okay, saat paling berbahaya bagi akal adalah manakala pemiliknya menganggur dan tidak berbuat apa-apa. Sebab tu menganggur ni bahaya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah biarkan siapa-siapa ahli rumah kita menganggur. Suami kata, abang dah kena berhenti kerja, biarlah abang memang jual anggur kat rumah je. Bang, tak apalah jual anggur pun, tapi abang pi beli stok buah anggur banyak-banyak dekat pasar borong ke, abang jual depan rumah. Tak apalah bang, untung RM1-2 pun tak apa. Sahabat, Masya Allah, tabarakallah, kita nak sebut Kak Yun. Carilah kawan dekat flat. Alah Kak Yun sebut jom maju, tapi tak nak cari kawan. Nak kena ni. Kan sahabat-sahabat nama tu. Alalala Umi ke main lagi Umi duduk pondok ke main lagi. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa nak cakap tadi? Jangan biarkan kita ada masa kosong. Jangan biarkan dirimu menganggur. Kalau menganggur ni sahabat, saya ingat tak saya cerita, saya tunggu keputusan STPM, dijanjikan gaji 500 tapi dia bagi RM50. Saya sangka baik je, saya cakap tak apalah, sebabnya aku kerja ni bukan untuk menyara siapa-siapa lagi. Aku tanggung sendirilah, sekurang-kurangnya aku dapat pengalaman orang bekerja macam mana. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab aku bekerja ni, konon nama bekerja ni nak isi masa. Kalau aku kat rumah, masa tu tak ada gadget, takut kita dilarangkan dengan benda apa pula kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, orang seperti itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, ibarat kereta yang berjalan dengan kecepatan tinggi tanpa pemandu. Akan mudah terhuyung-hayang ke kanan dan ke kiri. Sahih kan? Ya Allah, saya tak kerja Ustazah sebab saya lulusan master bidang engineering, dan selagi saya tak dapat jadi engineer, saya tak akan bekerja lah apa kelas tebar roti canai dekat gerai depan tu. Amboi, sombong terjun lombong. Sekian dimaklumkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekali lagi yang baru masuk, jangan suruh saya betulkan tudung, kerana tudung ini ditiup oleh kipas yang berada di atas kepala saya. Tutuplah kipas tu Ustazah, rimas tengok tudung Ustazah. Kau sedap dia cakap, kau ingat bilik ni ada aircon, kenalah berkipas. Kan habis lencun kerusi ini. Okey, subhanallah. Muka surat 21 dah Kak Jah Kulim. Subhanallah. Apabila pada suatu hari anda mendapatkan diri anda menganggur tanpa kegiatan. Tadi dia kata macam kita naik kereta api laju ataupun kita naik bas, terhuyung-hayang. Pasal apa? Pasal hang tak gunakan masa hang. Kan macam orang dah confirm accident ni, tak ada driver, terhuyung-hayang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita disibukkan oleh benda baik yang kita nak buat. Maknanya hidup kita terpandu, lepas ni nak buat ni, lepas nak buat ni. Best lah sahabat kalau hidup kita ni dah ada dah plan. Kita tengah buat kerja A, otak kita dah berjalan untuk B. Tengah buat B, dah ready untuk C. Tengah buat C, dah ready untuk D. So tak sempat nak kosong. Best, sungguh sahabat-sahabat dirahmati Allah, sungguh. Kan? Tak penat ke? Memanglah penat. Kau ingat apa benda? Mak saya dulu selalu cakap, orang kalau makan, duduk rehat saja-saja pun penat. Kan? Kalau dia tengah buat apa tu, tak buat apa, rehat je pagi.
Tengah hari jumpa lagi. Buat apa tu? Tak ada apa, rehat. Petang, kau tengah buat apa? Aku tengah rehat. Besok, sebulan, kau tengah buat apa? Rehat. Kau tak penat ke rehat? Penat lah. Aku penat lah asyik rehat je. Rehat pun penat. Kau rasa? Maka lebih baik kita penat dalam ibadat. Masya Allah, sahabat-sahabat. Fatimah Abdullah tak perlu tegur tudung saya. Sebab saya bahagia begini. Okey, sahabat-sahabat. Kalau kat TV tak boleh lah. Sian, buruk nama TV Al-Hijrah. Siapa penceramah TV Al-Hijrah yang tudung seringgit tu? Sian. Ini TV saya sendiri. Facebook Muzayanah Abdullah. Suka hatilah biar. Okey. Yang penting saya tak hangat. Okey. Baik. Subhanallah. Allahumma salli alam. Asri Ismail menangis. Dia kata kesian tengok tudung Ustazah macam tu. Rasa nak betulkan je. Alah, apa ni? Sibuk sangat lah. Nanti bila kipas sudah berpusing ke sini, tengok dia lembik balik. Aduh. Okeylah. Apabila pada suatu hari anda mendapatkan diri anda menganggur tanpa kegiatan, bersiaplah untuk bersedih. So, di mana sebenarnya permulaan sedih, permulaan gundah, permulaan cemas? Kerana anda memilih untuk, sahabat-sahabat dirahmati Allah, memilih untuk, subhanallah, siapa yang cerita pasal boyfriend dia ni, Masya Allah. Apabila pada suatu hari anda mendapatkan diri anda menganggur tanpa kegiatan, bersiaplah untuk bersedih. Gundah. Tu bapak saya cari saya lah tu. Padahal ustaz ada kat depan. Dia tak nampak ustazah. Kan? Dengar orang bercakap-cakap. Tak apa, saya nyorok sekejap. Lepas asar nanti saya ada close group pula kuliah, sahabat-sahabat. Okay. Sebab lepas Zuhur tadi dia ngaji sekejap. Lepas tu dia tidur kan. Tu mesti dia dah bangkit tu. Allahu Akbar. Umur-umur macam tu kan sahabat. Kembali kepada zaman kanak-kanak. Masya Allah. Doakan ya. Semuanya Allah bagi kebaikan dunia akhirat, insya Allah. Apabila pada suatu hari anda mendapatkan diri anda menganggur tanpa kegiatan, bersiaplah untuk bersedih, gundah dan cemas. Sebab dalam keadaan kosong itulah fikiran anda akan menerawang ke mana-mana. Daripada mengingat kegelapan masa lalu, menyesali kesialan masa kini, hingga mencemaskan kelamnya masa depan yang belum tentu anda alami. Itulah sahabat, masa kosong ni kan akan buat masa lalu pun kita duk ingat. Kita rasa macam hari ni bosannya, tu kesialan masa kini. Hingga benda yang akan datang pun kita risaukan. Dan kau banyak menganggung, kau macam-macam fikir lah. Okey? Dan sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ruqyah Jusuh dah 4 kali Ustazah baca. Baca apa? Dan itu membuat akal fikiran anda tidak terkendali dan mudah terlepas dari kawalan. Maka daripada itu, saya nasihatkan kepada anda dan diriku sendiri bahawa mengerjakan amalan-amalan yang bermanfaat adalah lebih baik daripada terlarut dalam kekosongan yang membinasakan. Jangan biarkan diri kita dalam kekosongan. Itu permulaan kepada sedih, gundah dan cemas. Kesimpulannya, membiarkan diri dalam kekosongan itu sama halnya dengan bunuh diri dan merosak tubuh dengan dadah. Allah ya Karim. Membiarkan diri dalam kekosongan itu sama halnya dengan bunuh diri dan merosak tubuh dengan dadah. Faham tak sahabat? Kita rasa macam buang masa ni. Allah, tak ada apa lah Ustazah. Saya bukan buat benda maksiat pun. Saya buang masa je. Rupanya buang masa tu sahabat dirahmati Allah, benda yang sangat-sangat tak elok. Sangat-sangat tak elok. Pemula kepada kejahatan. Banyak kejahatan. Jadi Masya Allah, sibukkan diri kita. Tu Umi Latifah Karim. Duduk kat pondok. Bukan anak dia buang dia kat pondok. Anak dia siap hantar dia masuk asrama. Ni maknya dogel. Maknya ni anaknya nak jaga dia elok-elok. Dia pula nak pergi duduk pondok. Sebab dia kata dia nak sibukkan diri dia dengan kuliah-kuliah solat berjemaah.
selagi sihat. Kan Umi Latifah Karim, Masya Allah, baru balik daripada overseas tu. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu kosong itu tidak ubahnya dengan seksaan halus ala penjara Cina. Allah, rupanya penjara Cina dulu-dulu dahsyat, meletakkan si tahanan itu di bawah paip air yang hanya dapat menitiskan air 1 titis setiap minit selama bertahun-tahun. Anda bayangkan, dalam tahanan, kehausan, dia hanya bagi sumber air 1 titis untuk setiap minit. Contoh, kan? Dia dahaga ni, kita sedahaga ambil gelas, gong, habis 1 gelas. Dia dahaga ni, air dibagi setitis. Tunggu lagi. Baru bagi lagi setitis beberapa minit. Baru bagi. Memang dia gila sebelum waktunya lah. Stres dia, sahabat. Jahatnya mereka, zalim buat orang-orang dalam penjara begitu. Dan dalam masa penantian yang panjang itulah biasanya seorang tahanan itu akan menjadi stres dan gila. Dia nak bagi perumpamaan pada kita. Hang tunggu ada kerja baru nak buat. Bukan hang cari kerja. Tunggu ada kerja. Saya Ustazah lulusan engineer universiti sekian-sekian. Tunggu ada kerja kosong dekat pejabat yang boleh bayar gaji saya 20,000 sebulan tu, barulah saya nak kerja. Lama-lama jadi orang gila sebab tak memanfaatkan masa. Saya minta maaf saya kena cakap benda ni, sahabat. Sebab engkau memilih untuk duduk buang masa sahaja. Takut kan? Menganggur boleh melalaikan diri. Dan sunyi daripada kegiatan merupakan pencuri profesional. Allah. Orang yang menganggur, orang yang sunyi daripada melakukan aktiviti, merupakan pencuri profesional. Barulah saya faham masa itu emas. Kita biarkan masa tu dibuang-buang. Macam kita dapat emas, wow, dapat emas. Orang gila je yang buang dalam tong sampah. Kenapa kau buang dalam tong sampah tu? Bukan ada makna. Dia tak tahu bahawa emas tu sangat bernilai. Sedangkan akal anda adalah perwira yang dapat melawan dan mengoyak pertempuran khayalan ini. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Hartini, betul. Masya Allah, sahabat. Saya suka lah Tahzan ni kan. Mengajar kita. Macam kita just stay at home tu. Wah, lega tak payah pergi kerja kan. Lama-lama boleh jadi almengongi. Sebab kau tak cari kerja. Sebab tu Ustazah buka live Facebook. Tak pernah-pernah aku nak suka tengok muka sendiri dekat handphone ni kan. Ya Allah, tudung sengit apa semua. Awal-awal dulu kan main skema. Masuk bilik makeup dulu sebelum live. Sekarang ni lantak pergi tengok. Dah betul kan dia. Hey, kejap lagi kan. Bila kipas dah sampai ke atas Ustazah, dia akan ting. Macam ada orang tolak dah pula. Ayo, ada hantu ke kat bilik ni? Okey, kita tegakkan balik. Anda tengok satu eksperimen petang ni kalau tak buat lawak sikit, ngantuk lah hampa kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul, budak zaman sekarang tunggu kerja cari diorang. Tengok. Tidur balik tudungku. Nak buat macam mana? Betul kat Yusuf Marianti Yusof. Orang dulu pi cari kerja. Orang sekarang tunggu kerja, pergi cari mereka. Amboi-amboi. Kau rasa? Nak jadi macam tawanan Cina tu. Gila sebelum waktunya. Tamu. Kan sahabat-sahabat. Oleh itu, bangkitlah. Bangkitlah sekarang juga. Bangkit sekarang juga. Bangun. Duduk atas kursi. Kan? Jadi bengong dalam diri. Betul, carilah kerja, sahabat-sahabat. Kerja tu tak mesti hampa keluar rumah. Habis tu dalam just stay at home hari tu, siap buku Ustazah angan-angan ke Firdausi. Satu lagi buku siap. Macam tu kan, sahabat-sahabat. Sebab saya tak nakkan aku buat. Memang saya cakap dengan Ustaz, bang, suami saya lagi lah, abang boleh gila ni duduk rumah macam ni, tak ada buat kerja ni. Maka saya suruhlah dia pergi jual keropok leko kan. Sekarang keropok leko on the way dari Terengganu 500 pack kan. Hampa jangan duk kejar Ustaz Azwan pula nak keropok leko, jenuh dah. Ustaz dah tak mampu dah hantar macam dulu-dulu. Siapa jadi wakil? Okey Ustaz, saya 100 pack. Jiran-jiran saya datang ambil kat rumah. Baru boleh. Kan dah tak mampu dah macam dulu. Banyak kerja lain. Tapi sebab orang tanya, Ustaz rindulah keropok leko sedap,
Lagi sampai besok 500 pack tau kai. Bagi perhabis tau kai. Ambil 50 bungkus tu. Oops, pecah tong. Jenuh Ustaz marah kat Ustazah nanti. Sebab orang duk tanya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan Mariati Maksum, tak usah layanlah dekat tudung tu. Tapi orang yang baru masuk ni, takut mereka kata, Ustazah ni tak perasan ke tudung? Tak galah tak perasan, cek nampak muka cek ni tudung. Okey, dia tengok, kita eksperimen lagi. Okey, kita eksperimen lagi. Okey, nampak? Ada hantu. Astagfirullahalazim. Oleh itu, bangkitlah sekarang juga. Kerjakan solat. Sahabat Nabi, ya Allah, tak pernah keluar kat lisan mereka, aku nak buat apa? Kerja aku dah habis dah pagi ni, aku nak buat apa? Tak pernah. Sebelum perkataan tu keluar daripada lisan mereka, mereka terus berwuduk dan terus bersolat 2 rakaat. Sebab tu ada solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni solat apa Ustazah? Saja-saja je nak solat. Sebab dah tak ada benda nak buat, saja-saja je solat. Allah ya Karim. Asalkan bukan lepas subuh, bukan lepas asar kan, sahabat-sahabat rahmati Allah. Betul Hajah Fatimah Omar kerja kat rumah tu pun tak habis-habis. Saya sahabat, kalau tak ada kerja, pantang usik satu bahagian ni. Aku ni nak usik bahagian ni, aku kena fikir 10 kali. Sekejap lagi aku ada kerja lain nak kena keluar. Kalau saya usik, contoh macam saya nak start fasa Sabrun Jamil pagi-pagi pukul 7. Saya kena turun bawah, saya nak minum air panas, saya nak sarapan dengan ringan sahabat-sahabat. Tapi kalau saya usik, contoh rak pinggan, dah mulalah. Sebab tu, ni kan kalau aku usik, ada je kerja banyak aku nak buat ni. Tak mengajar lah pula. Gitulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah ya Karim. Kan, jadi kena cari kerja. Sebelum kita gila. Memang saya tak faham kalau orang duduk saja-saja, tidur daripada pagi sampai tengah hari. Tak faham. Kalau mak saya dulu terjojol biji mata tu nanti, tidur je engkau. Kan sahabat-sahabat. Allah ya Karim. Apa tu besok sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, oleh itu menganggur boleh melalaikan diri dan sunyi daripada kegiatan merupakan pencuri profesional. Sedangkan akal anda adalah perwira yang dapat melawan dan mengoyak pertempuran khayalan ini. Okey, nak habis dah. Oleh itu bangkitlah sekarang juga. Kerjakan solat, baca buku. Yes, saya buktikan masa PKP. Berapa banyak buku-buku yang saya ada dekat dalam rak buku tu, saya tak terbaca. Elok PKP sahabat, 1 buku, yes. Nanti Ustaz, apa aja yang yes tu? Saya dah habis dah baca buku ni bang, nak tukar buku lain pula. Membaca buku, bertasbih, mengkaji, menulis, mengemaskan meja kerja. Mengemaskan meja kerja yang dah macam tikus beranak punya tempat tu. Oops, mohon terasa. Mengemaskan bilik tidur. Atau berbuatlah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain untuk mengusir kekosongan itu. Ini kerana aku ingin mengingatkan anda, kata Dr. Aida Al-Qarni, agar tidak berhenti sejenak pun daripada melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jangan pernah berhenti daripada melakukan sesuatu yang bermanfaat. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah ya Karim. Okey, hari ni pun kerja. Johor cutikan staff. Memang kena bersemangat. Hidup kena bersemangat. Wah, Zainul Abdul Rahman, menantu siapa yang terbaik ni? Okey. Sambil lipat kain yang berbakul. Dengar. Subhanallah, anda lipat kain, dengarlah tahzan. Nampak tak? Kita ni sebenarnya produktif. Boleh buat beberapa kerja dalam satu masa. Sambil sapu sampah, pasang TV, ceramah agama. Bukan nak tengok muka ustaz tu. Ustaz ni tak merokok kot, bibir dia merah. Ya Allah, ustaz ni putihnya, pipi dia memang hang tak menyapu lah akhirnya. Kau nak tengok muka ustaz tu lelaki orang tu, ataupun kau nak dengar ceramah dia. Sekian dimaklumkan. Oleh itu, dah baca dah ni berapa kali oleh itu dah ni. Okay. Last paragraph. Okey, gitu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bunuhlah. Tu dia. Bunuhlah setiap waktu kosong dengan pisau kesibukan. Ya, betul. Jom pakat tulis dekat Facebook kita, biar penuntuk-penuntuk Latahzan semua faham. Yang tak baca kitab Latahzan, dia ni apa hal main pisau-pisau pula? Kita tulis kat status kita, bunuhlah setiap waktu kosong dengan pisau kesibukan.
Allah Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan? Dengan cara itu, doktor-doktor dunia akan berani menjamin bahawa anda telah mencapai 50% daripada kebahagiaan. Tu dia, dengan anda bunuh waktu kosong dengan pisau kesibukan. Makna please sibukkan diri dengan benda bermanfaat. Doktor-doktor pakar akan kata 50% anda akan bahagia. Allah 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 sahabat. Lihatlah para petani, nelayan dan para buruh kasar. Mereka dengan ceria mendendangkan lagu-lagu seperti burung-burung di alam bebas. Mereka tidak seperti anda yang tidur di atas katil empuk tetapi sentiasa gelisah dan mengalirkan air mata kesedihan. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah ya Allah. Kenapa Ustazah nyanyi ni? Sebab terasa deep tajuk ni. Deep, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Buruh kasar yang hanya dibayar hari ni kerja dapatlah duit, tak kerja tak dapat duit. So mereka bersemangat untuk bekerja. Mereka rasa kerja mereka itu satu perkara yang menghiburkan walaupun keringat keluar. Walaupun mereka tubuh lemah, mereka tetap bangkit gagah. Kalau tak pergi menoreh nak dapat apa Ustazah? Kalau tak pergi bendang nak dapat apa Ustazah? Anak-anak nak makan apa? Macam tu mereka. Allah Allah sahabat. Kita pakat-pakat share. Bunuhlah waktu kosong dengan pisau kesibukan. Sahabat, saya tak boleh genapkan 1 jam. Saya sedang menjaga-jaga pinggang saya dalam keadaan saya tak boleh menyandar macam-macam lah halnya. Dan lepas asal saya ada satu lagi kelas untuk close group saya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nanti insya-Allah minggu depan lah. Minggu depan saya kat mana Minggu depan, okey, saya boleh live. Cuma minggu depan, hari Khamis, aduh doakan saya sahabat. Hari Khamis saya mengajar Sungai Choh Rawang. Dari Rawang saya terus ke Subang Airport. Saya fly ke Kedah untuk maulid anjuran Kasih Nilofa. Suka mereka jemput Ustazah, suka membebel ni. Kan? InsyaAllah masa tu Bilal dah boleh menunjukkan mukanya. Sekian dimaklumkan. Kemudian Ustazah habis program bersama Kasih Nilofa di Stadium Lockstar nak. Rasanya gitulah. Terus Ustazah berlari ke airport Alostar untuk terbang ke Johor Bahru Jumaat. Itu hari Jumaat kan? Jumaatnya Ustazah terbang hari Khamis malam sampai Lockstar. Tidak lu pagi-pagi besok nak pergi ziarah anak-anak di DFU, mudah-mudahan ada izin Allah. Petang tu Ustazah program maulid dengan Kasih Nilofa. Lepas tu habis je slot Ustazah terbang ke JB untuk kursus umrah hari Sabtu dengan orang JB. Tapi anda kena mendaftar dengan Puan Nurul Ong. Lepas tu yang tak daftar umrah pun boleh hadir. Masya Allah, jangan risau. Lepas tu Ustazah terus fly balik ke KL. Sebab hari Ahad tu Ustazah penuh program di KL. So bantu dengan doa. Nas Nazira viral apa? Tudung Ustazah ni ke? Tak apalah, hangpa nak viral apa pun, Allah Maha tahu. Ustazah yang penting Ustazah dapat mengajar. Tak pentinglah dah yang lain-lain tu. Maafkan saya, semoga Allah ampunkan dosa-dosa saya. Saya meminta maaf kepada anda semua. Mungkin ada kata-kata yang tak syok didengar, ada yang tak selesa. Hujung-hujung minggu ni tak pernah tengok muka Ustazah tak lalat ni, tiba-tiba dia terklik live Ustazah ni. Ustazah memang cenggini kan sahabat-sahabat. Tak reti nak skema-skema. Bye-bye. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah-muah.